Selamat sejahtera murid-murid. Jadi hari ini kita sambung dengan hukum indeks. Kita akan mulakan dengan perbincangan minggu lepas dan seterusnya kita sambung dua hukum yang baru untuk hari ini. Okey, pelajar kita sambung dulu dengan pembincangan minggu lepas. Jadi apabila nombor dalam bentuk indeks yang dikuasakan dengan pendarapan berulang, apa yang kita perlu buat? Okey, istilah ialah sebutan-sebutan ini memang sudah mempunyai kuasa dan sebutan yang mempunyai kuasa ini akan dikuasakan sekali lagi. Sebab itu kita boleh nampak mereka semua mempunyai kurungan. Dalam ada kuasa, dekat luar ada kuasa. Jadi apabila mereka sudah dikuasakan 4, okey, yang ini ialah kita kata yang utama, wakta utama. Jadi kita perlu memastikan semua yang di dalam kurungan tersebut termasuk kuasa-kuasa tersebut didarabkan 4 kali. Okey, jadi apabila kita sudah susun mereka ataupun kita sudah kembangkan mereka dalam cara biasa, kita boleh nampak mereka sebenarnya adalah darab. Kalau darab, kuasa-kuasa itu akan ditambahkan. Sebab itu kita boleh nampak 3 kuasa 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 4 kali. Okey, dan akhirnya kita boleh dapat 3 kuasa 8. Okey, ini ialah untuk langkah yang biasa. Kalau langkah yang simple, maksudnya langkah yang cepat, kita boleh buktikan bahawa mereka sebenarnya adalah sama, iaitu 2 tambah dengan 2 tambah dengan 2 tambah dengan 2 adalah sama seperti kalau kita 2 darab dengan 4. Okey, maka kita boleh teruskan sahaja mengambil kuasa-kuasa tersebut dan membuat pendarapan. Dan akhirnya kita juga akan dapat jawapan yang sama. Okey? Jadi murid-murid, sebagai kesimpulan, kita ada A kuasa M dan dikuasakan N. Jawapan adalah A kuasa M darab dengan N. Okey, so ini adalah kita kata bentuk yang biasa. Soalan juga boleh tanya apabila dalam kurungan tersebut terdapat dua sebutan yang berlainan. Dan dua sebutan berlainan tersebut mungkin disusun dengan darab ataupun bahagi. Dan apabila kita mempunyai soalan-soalan situasi begini, kita hanya perlu pastikan kurungan itu mempunyai siapa dan semua ataupun sesiapa-sesiapa yang duduk dalam kurungan tersebut, kuasanya ataupun sebutannya didarabkan dengan kuasa yang di luar kurungan, iaitu Q. Okey, jadi kita boleh nampak dekat sini semua akan didarabkan dengan Q. Tak kisahlah adalah darab ataupun pembahagian. Dan seterusnya kita boleh buat permudahan ataupun kita buat penambahan ataupun kita buat penolakan seperti kita buat untuk soalan-soalan sebelumnya. Sekarang cuba kita lihat soalan-soalan yang berada dekat bawah. Okey, bagi soalan A, dia adalah 12 kuasa 5 dan dikuasa 2 kan. Jadi kalau kita lihat 12 kuasa 5 dituliskan dalam cara biasa, dia adalah begini. Okey, dikuasa 2 kan. Maksudnya ada 2 kalilah. Dan seterusnya kita pun sudah tahu mereka adalah tambah bagi kuasa-kuasanya. Jadi kalau kita nak tambah boleh, kita nak darab pun boleh. Akhirnya kita akan dapat jawapannya adalah dalam kuasa 10. Okey, soalan B pun adalah soalan yang simple, iaitu K kuasa 8 dikuasakan 3. Jadi jawapan kita ialah K kuasa 24. 8 dan 3 itu kita darabkan. Okey, untuk soalan C. Soalan C, cikgu nak jelaskan sikit adalah berkaitan dengan simbol negatifnya. Kalau negatif itu mempunyai kurungan dan menuliskan kuasa, dan apa bezanya kalau kita mempunyai bentuk yang macam ini? Okey, ramai murid dia tak tahu pun pentingnya dia perlu tulis kurungan kalau dia nampak ada simbol negatif. Jadi pelajar, kalau kita tulis simbol itu di dalam kurungan, artinya kita akan darabkan setiap simbol itu mengikut kuasa-kuasa ataupun bilangan dia. Tetapi kalau kita tidak ada kurungan untuk simbolnya, jadi apabila kita darab, kita perlu abaikan simbol negatif tersebut. Okey, kita tak perlu pun tahu berapa kali
negatif yang sudah didarabkan. Jadi dekat sini, langkah dia pun sudah akan jadi lain. Dan akhirnya, jawapan-jawapan dia akan lain jugalah. So, dekat sini, negatif M darab dengan negatif M, negatif darab dengan negatif, awak akan dapat positif. Dan M darab dengan M ialah M kuasa 2. So, maksudnya dekat sini jawapan akhirnya ialah positif. Tapi di sini, kerana negatif itu di luar kurungan, maka akhirnya kita akan dapat negatif M kuasa 2 dekat sini. So, boleh nampak tak bezanya kalau kita tak letak kurungan dan kita ada kurungan untuk soalan, dan kerana sampai ke jawapan mereka akan berlainan. Jadi di sini sangat ketara dia ada kurungan untuk negatif M. So, kita akan letaklah negatif M di dalam kurungan. Jadi, jawapan kita kuasanya adalah kita darabkan. Okey, akhirnya ialah ke soalan D. Soalan D adalah soalan yang tadilah yang kita kata dalam kurungan tersebut ada 2 nombor ataupun algebra terlibat. So, kita perlu pastikan setiap nombor ataupun algebra itu didarabkan dengan kuasa di luar kurungan. Okey, so kita ada dekat luar kurungan itu ada 3. So, 7 darab dengan 3 darab 3, so 9 kuasanya 5, 4 kuasanya darab dengan 3, kita ada 12. So, di sinilah kita stop sebagai jawapan. Okey, seterusnya kita sambung soalan E. Untuk soalan E, semua ini adalah sebutan. Jadi, sebutan-sebutan itu maksudnya 4 ini pastikan didarabkan dengan semua dekat dalam algebra. So, kita ada P kuasa 8, Q kuasa 12 dan R kuasa 4 sebagai jawapan. F ialah duduk dalam pecahan. Jadi, pecahan pun sama sahaja. Pastikan 4 ini didarabkan dengan semua orang dekat dalam, iaitu kuasa 5, kuasa 2. Jawapan kita adalah 2 kuasa 20 per 3 kuasa 8. Okey, next untuk soalan G. Okey, soalan G perlu diberi perhatian ialah dalam pecahan tersebut kita ada nombor, kita ada sebutan algebra. Okey, maksudnya kita ada 2, kita ada X kuasa 3 ini. Jadi, perlu pastikan 4 ini adalah membuat tindakan bagi setiap orang di dalam kurungan, termasuk 2, termasuk 3 di sini. Jadi apa kita boleh nampak dekat sini ialah 2 kuasa 4, X kuasa 3 darab dengan 4 per 3 kuasa 4, Y kuasa 7 darab dengan 4. Okey, dan selepas itu kita buat pemudahan. Okey, maksudnya kita buat tindakan untuk pendarapan. Next, akhirnya untuk pecahan ini boleh kita jadikan dia nombor yang biasa, kita pun kembangkan sahaja. Kalau nombor itu sehingga 2 kuasa 10 per 3 kuasa 15, kita biar sahajalah jawapan duduk di begini. Tetapi kalau nombor itu dia adalah boleh kita kata dikuasakan dan jadi nombor yang biasa kita nampak, kita akan cuba kuasa kembangkan dia. Okey, soalan terakhir untuk bahagian ini ialah soalan H. Soalan H adalah soalan yang selalunya kita nampak di exam. Sebenarnya soalan macam ni lah yang kita keluar di dalam exam. Okey, apa yang sepatutnya awak perhatikan ialah awak sepatutnya tengok berapa bahagian yang terlibat. Okey, maksudnya dalam kurungan yang ada kuasa dekat luar tu ialah berapa bahagian. So, dekat sini kita ada 2 bahagian saja. So, maksudnya dari sinilah kita mula. Okey, bahagian dekat bawah sini dia adalah seperti asal. Okey, original. So, langkah yang seterusnya pun kita salin sahaja apa yang dia ada. Okey, so pastikan semua mereka adalah didarabkan dengan kuasa 4. Semua daripada mereka didarabkan dengan kuasa 3. Seterusnya, okey, marilah kita bersama-sama kita cuba tulis apa yang sepatutnya dekat langkah yang kedua. Jadi dari sini kita boleh letak 2 kuasa 4, X kuasa 12, Y kuasa 6, darab dengan 3 kuasa 3, X kuasa 3 dan Y kuasa 6. So, di sini kita boleh buat per 36, X kuasa 10, Y kuasa 12. Okey, seterusnya apa kita boleh buat? Kita boleh
kumpulkan dahulu semua sebutan yang sama, iaitu cikgu galakkan anda semua buat cara inilah. Selepas kita buat kembangan, iaitu sesiapa yang perlu didarabkan, kita darabkan. Jadi seterusnya, nombor-nombor yang terlibat, kita boleh kumpulkan dahulu tapi masih dalam bentuk pecahan. Okey, seterusnya X ini, sini ada X. Okey, kita semak ya. Sini ada X. Sini ada dan sini ada. Okey, jadi hubungan 2X ini adalah darab. Hubungan dekat bawah tu adalah bahagi. Jadi masih ingat, kalau darab, kita akan tambahkan kuasa. Kalau bahagi, kita akan tolakkan kuasanya. Okey, harap masih ingat ya. So, Y pun kita buat benda yang sama. Okey, 16 dengan 6 adalah didarabkan, artinya kita tambahkan. Dan dekat bawah itu adalah bahagi, maka kita tolakkan kuasa tersebut. Okey, jadi seterusnya apa yang kita boleh selesaikan lagi dekat sini adalah, okey, untuk nombor boleh semua masuk dalam kalkulator. Okey, maksudnya tekanlah 2 kuasa 4 darab dengan 3 kuasa 3. Seterusnya boleh sambung dulu sama dengan, okey, dapatkan jumlah dahulu dekat atas dan barulah you tekan per, iaitu yang butang A, B, per C tu, ataupun you just bahagi 36. Pastikan sama ada jawapan dekat sini adalah nombor bulat ataupun nombor pecahan. Kalau dia adalah nombor perpuluhan, cuba tukar dia ke dalam nombor pecahan ataupun nombor pecahan tak wajar. Okey, nombor bercampur pun juga tak diterima. Okey, kerana ini ialah format dia lah. Okey, format cara tulis nombor tu. Jadi di sini selepas kita buat, okey, penggunaan calculator, you can try at home. So jawapan kita ialah 12. Okey, dah siap itu, X kita sambunglah. Apa yang kita ada kita tambahkan ataupun tolakkan. So 12 tambah 3, 15, tolak 10, 5. Y. 16 tambah 6, 22, tolak 12, 10. So sini adalah jawapan terakhir kita belajar. Semua dapat jawapan ini. Okey, so selesaikan, sudah selesai apa yang kita tanggungan minggu lepas. Sekarang kita cuba sambung topik hukum indeks kita. Okey, untuk hukum yang seterusnya adalah hukum yang simple. Hukum ini pun cuba hari itu cikgu jelaskan untuk awak, iaitu nilai bagi nombor ataupun sebutan algebra yang mempunyai indeks sifar. Indeks sifar maksudnya kuasa dia adalah kosong. 2 kuasa kosong sama dengan 1. M kuasa kosong sama dengan 1. Okey, jadi apa-apa sahaja kalau dia sudah didapatkan kuasa kosong ataupun kuasa sifar, jawapan akhirnya adalah 1. Contohnya, cikgu bagi contoh ya. Okey, 3 kuasa 3 tolak 3. So akhirnya kita akan dapat 3 kuasa kosong. Tak boleh biar jawapan duduk di sini belajar. Jawapan akhir kita adalah 1. Okey, so inilah cara penggunaan untuk hukum ini. Okey, next kita ada hukum yang berkaitan dengan macam mana kalau indeksnya ataupun kuasanya adalah negatif. Okey, cuba lihat dekat sini. Kita akan menentusakan bahawa 2 kuasa negatif 2 sama dengan 1/2 kuasa 2. Kalau M kuasa negatif 3, jawapan ialah 1/M kuasa 3. Maka dekat sini, apabila kita ada kuasa-kuasa yang negatif, okey, contohnya macam ini, apa-apa sahaja awak dapat, dia akan duduk di bawah dalam pecahan tersebut. Okey, so sekarang soalan yang cikgu tunjuk ialah soalan yang mungkin tertanya di exam. Okey, contohnya, nyatakan sebutan berikut dalam bentuk indeks positif. Okey, untuk soalan A adalah soalan senang. Kalau A kuasa negatif 2, artinya 1/A kuasa 2. Okey, itu adalah kalau sini adalah indeks negatif, they ask you to change to indeks positif. So itulah caranya. Kalau sini adalah indeks positif, okey, tapi dia sebenarnya negatif 5, okey. Tapi sebenarnya dia duduk di dalam pecahan, tapi dia dapat negatif, indeks negatif. So kita akan tukar dia jadi nombor bulat dan indeks dia akan tukar jadi positif juga. Okey?
So, untuk soalan C, okey, soalan C, tengok apa yang kita bincang tadi itu. M ini deal ataupun berhubung dengan negatif 3 kuasa ini. Adakah dua ini berhubung dengan negatif 3 ini? Tidak. Jadi jawapan kita ialah 2 per M kuasa 3. Okey, kalau dia susunkan sebutan dia begini, barulah jawapan kita adalah macam ini. Kalau tidak, jawapan kita 2 itu akan kekal di atas. Okey, sama dengan soalan D. Soalan D ini 8. Negatif 8 ini adalah untuk N, bukan untuk pecahan. So, pecahan kita akan kekal. So, dekat sini N kuasa 8 duduk dekat bawah. Okey, so cikgu harap anda faham ya apa yang cikgu tengah bincang dekat sini. Okey, sekali lagi, untuk kuasa negatif, kalau negatif artinya dia akan songsangkan bentuk tersebut. Okey, contohnya kalau sekarang dia adalah 3 kuasa 2. Okey, 3 kan ialah nombor bulat. Kalau dia adalah kuasa negatif, anda nak tukar jadikan dia kuasa positif, maksudnya you songsangkan tempat dia. Okey? Dan kalau pada mula-mulanya dia sudah duduk di dalam pecahan dan dia pegang kuasa negatif, jadi nak jadikan dia kuasa positif, kita boleh songsangkan tempat 3 tersebut. Tetapi kalau berkaitan dengan sesiapa yang tiada pegang kurungan, maksudnya 3N ini sepatutnya kita letak kurungan untuk kuasa negatif 2 ini. Jika dia tak letak, maka 3 akan kekal di atas. Okey? Dan N sahajalah akan duduk di bawah. Okey? So, ini adalah kita kata kemahiran lah yang anda perlu ingat, kerana banyak murid dia confused dan dia akan buat salah di bahagian sini. Okey, untuk soalan G pula, soalan G, dia adalah pecahan dan dia ada kurungan. Okey, so apa kita buat untuk dapatkan indeks positif? Samalah, songsangkan tempat dia. Kalau 2 sekarang di atas, maka jawapan 2 akan di bawah. 3 di atas, kurungan kan? Kuasa 10 kita tulis. Itulah jawapan kita. Alright, pelajar. Okey, so kita sambung lagi. Macam mana kalau sekarang sebutan tersebut nak dalam bentuk negatif? Okey, negatif. So, 1 per 3 kuasa 4, kita jadikan dia negatif ialah 3 kuasa negatif 4. So, 7 kuasa 5 nak jadikan dia negatif. So, 1 per 7 negatif 5. Okey, sama juga dia tempat dia sudah ditukarkan. So, di sini N kuasa 20 nak jadikan dia negatif. So, N negatif 20. Okey, so harap pelajar sudah sampai tahap ini sudah boleh fahamlah apa yang terjadi dekat negatif ataupun indeks positif. So, kita sambung soalan D. Macam mana kalau sekarang ada kurungan? Okey, nak jadikan dia indeks negatif, sama, songsangkan pecahan, kurungan balik dan tulis negatif 8. Okey, ini pun sama. Songsangkan pecahan dan tulis negatif 15. Okey, so harap tiada masalah untuk pertukaran indeks ataupun pertukaran kita kata songsangkan tempat-tempat tersebut. Okey, ini ialah bahagian last. Kita nak permudahkan setiap yang berikut. Okey, soalan sampai tahap ini, dia sebenarnya sudah gabungkan semua hukum-hukum. Start daripada pendarapan yang kita tahu, sampailah pembahagian, sampailah indeks sifar, sampailah indeks positif, indeks negatif dan juga indeks-indeks yang akan didarabkan. Okey, jadi dekat sini soalan A adalah soalan yang biasa, soalan senang. 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 4 bahagi 3 kuasa 8. Jadi di sini kita akan balik kepada asas, iaitu kalau asas dia adalah sama, iaitu masing-masing ialah 3, 3, 3, kita boleh buat tambah ataupun tolak untuk kuasanya. Okey, jadi jawapan kita ialah, so saya guna sini ya, jawapan sama dengan ialah 3 kuasa 2 tambah dengan kuasa 4 tolak dengan kuasa 8. Okey,
tolak kerana ini adalah bahagi. Masih ingat? Okey, after that, kita akan uruskanlah kuasa-kuasa ini. 2 tambah 4, 6, tolak 8, negatif 2. Oh, still remember apa yang kita belajar tadi. Kalau indeks kita adalah negatif, jadi kita susun dia jadi kita kata format yang paling sesuai, iaitu 1/3 kuasa 2. Okey, pelajar. Okey, kita sambung soalan yang last sekali untuk hari ini. Untuk B. Okey, untuk B kita nampak kita ada pendarapan kuasa yang perlu dibuat. Jadi semua kita selesaikan dahululah. Okey, ini untuk 2, ini untuk 3. Dan seterusnya dekat bawah kita ada 2 sebutan dalam kurungan. Jadi kita perlu darab satu persatu. Okey. Okey, dah siap kita buat pendarapan kuasa. So 2 kuasa 8, 3 kuasa 15, 2 kuasa 16 darab 3 kuasa 12. Seterusnya, nampak familiar tak? Ini adalah apa yang kita belajar hari itulah. So, indeks sama, duduk dalam bahagi, kita boleh tolak kuasanya. Jadi 8 tolak 16. Masih kekal darab ya. Okey, 3 kuasa 15 tolak 12. Okey, sama dengan 2 negatif 8 darab 3. Sini 15 tolak 2 dapat 3. Okey, so jawapan tak boleh henti macam itu saja. Jawapan terakhir kita susun cantik, iaitu 3 kuasa 3 per 2 kuasa 8. 2 kuasa 8 duduk dekat bawah kerana negatif 8. Okey, so macam inilah baru jawapan terakhir kita. Okey, so pelajar harap anda semua faham apa yang dibincang untuk hari ini. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.